Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Sarawak Autis Highlight. Baiklah, pada hari ini saya bersama dengan seorang penulis, cikgu, pendidik, iaitu Cikgu Catherine Lee Toh Kian. Apa khabar cikgu? Khabar baik tuan. Nama saya ialah Catherine Lee Toh Kian. Lee Toh Kian. Ya, saya dalam bahasa Cina nama Li Yijian. Li Yijian. Nama benar ialah Han Tan. Nama pena? Ya. Nama pena Han Tan. Dalam bahasa Cina. Dalam bahasa sebutan Cina. dalam bahasa Cina. Kalau sebutan dalam bahasa Inggeris ataupun Han Tan jugalah. Iyalah. Macam mana dia ada? Hantan. Han Tan dalam bahasa Cina, tulisan bahasa Cina. Tulisan bahasa Cina. Oh, itu saya. Cikgu nanti boleh tunjuklah dekat saya macam mana tulis hantan tu lah. Ya. Okey. Cikgu berasal dari mana cikgu? Saya berasal dari Pekanbaru. Pekanbaru. Saya orang Bau. Wah, Pekanbaru. Pekanbaru di mana cikgu? Boleh cerita sikit tempat asal? Saya berlahir di Bau. Dilahir di Bau. Pasar Bau. Pasar Bau? Ya. Oh, kira pendidikan pun di sanalah ataupun membesar. Sekolah menengah rendah di Kampung Bau. Kampung Bau. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran saya di Kuching untuk sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas di Kuching. Sekolah mana tu cikgu? Sunny Hill. College Sunny Hill. Oh, juga je lah. Okey. Cikgu sekarang berkhidmat sebagai apa cikgu? Saya sekarang bertugas sebagai seorang pendidik guru. Guru. Ya. Belajar sekarang ni jadi cikgu mengembalikan semula bakti kepada anak-anak bangsa lah. Ya. Di mana cikgu? Di Pasar Serian. Pasar Serian juga. Ya. Okey. Cikgu, kita kenal cikgu ni sebagai seorang penulis. Jadi boleh tak saya tahu bila cikgu mula menulis? Cerita macam ni agak panjang. Saya masa belajar di sekolah menengah rendah, saya sudah menunjukkan minat saya dan saya amat suka menulis cerpen, cerita pendek dalam bentuk bahasa Cina. Lepas tu terbit di surat khabar Cina tempatan. Surat khabar juga cikgu hantar? Okey. Ya. Untuk mendapatkan duit poket. Untuk melanjutkan pelajaran saya. Wah, hebat ni. Memang seorang fighter lah. Sebab buat karya untuk mendapatkan. Ya. Kalau dulu berapa harga cikgu ingat? Dulu depend lah. Sebab kalau masa itu kalangan saya ataupun karya saya diterbitkan banyak dalam satu bulan mungkin 100 lebih. 100 lebih kalau dulu besar tu. Betul. Hebat. Jadi cikgu lebih kepada puisi ataupun cerpen? Dua-dua ada. Dua-dua ada? Ya. Sajak, cerpen, kebanyakan lah. Novel pun ada. Berapa tahun cikgu menulis dengan dalam surat khabar? Semenjak saya keluar dari sekolah menengah rendah. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih menghantar karya? Ya. Di surat khabar mana tu cikgu? Kena cari ni. Sekarang kurang sikit. Dulu banyak Siwa Daily News dan Sincheu Nippon. Kena cari. Hantan lah. Nama pena Hantan. Itu kena cari tu. Untuk penulis, untuk pembaca Sihwa Daily. Kena cari Hantan. Inilah penulis dia, Cikgu Catherine Lee Toh Kian. Lee Toh Kian. Yes. Boleh tahan juga kalau saya sebut Lee Toh Kian. Jadi Lee Toh Kian Okey. Sepanjang cikgu menulis, boleh tak cikgu ceritakan apa pencapaian cikgu lah? Mungkin cikgu ada masuk pertandingan ataupun mungkin cikgu sumbangan secara general. Kalau bercerita dengan pencapaian saya, rendah hati cakap saya tidak berbangga dengan pencapaian saya. Sebab untuk ilmu pengetahuan kita mestilah sambung menimba banyak ilmu supaya mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Rendah diri cikgu ni. Untuk pencapaian yang sedikit saja, saya pernah mendapat keputusan yang agak baik juga. Tempat yang kedua dalam penulisan sajak di bahagian penulisan sajak pertandingan di peringkat negara. Nombor 2 di peringkat negara. Itu bukan kecil cikgu. Tetapi besar itu sajak Cina.
Sajak Cina bukan sajak bahasa Melayu. Cikgu dalam negara tu banyak orang yang bertanding tapi cikgu dapat nombor 2. Ya, ya. Itu top, orang kata top 3 cikgu daripada beribu orang. Hebat tu. Cikgu itulah cikgu seorang yang sangat Seahorse Award. Seahorse Award. Maksudnya dalam ruangan tersebut bersainglah siapa. Ya, ya. Ya. Hebat cikgu. Itu bukan kecil cikgu. Itu dan, besar tu, dan cikgu. karya itu ada di masukkan dalam buku ini. Okey. Menarik. Sarawak yang indah. Ada di dalam tu. Okey. Cikgu, boleh tak saya nak tahu siapa yang mendorong cikgu untuk terus menulis? Lama tu daripada sekolah menengah rendah sampai sekarang. Siapa yang? Banyak orang yang menolong saya sebenarnya. Baru-baru ini saya amat berterima kasih dan merasa bersyukur dapat berkawan dengan Cikgu Jais Saho. Cikgu Jais Saho. Ya. Itu Beliau ialah seorang penulis yang sangat-sangat saya hormati. Ya. Dan sebelum itu saya juga ada banyak guru yang mengajar saya cara untuk menulis sajak supaya mendapat pengalaman yang lebih daripada kelemahan saya. Kira daripada Cikgu Jais, cikgu belajar menambah ilmu lah, menimba ilmu untuk menulis. Tapi macam Cikgu Jais kan lebih kepada bahasa Melayu. Jadi macam mana kalau bahasa Cina tu macam mana pula cikgu? Untuk penulisan bahasa Melayu, saya mau menyentuhkan tentang untuk Sarawak yang indah ini, buku ini, dalam buku ini banyak yang mentingkan penulisan bahasa Melayu tentang sajak, macam mana menyampaikan sajak saya dalam bentuk yang boleh menarikkan perhatian terutamanya para remaja. Jadi Cikgu Jais Saho banyak menunjukkan saya kesilapan saya di mana selepas dia menyemak tata cara saya menulis ataupun struktur ayat saya dari keseluruhannya. Okey, cikgu untuk menulis ni sudah tentulah orang penulis ni hobi dia menulis, lepas tu membaca. Cikgu ada tak hobi lain selain daripada menulis dan membaca? Selain daripada menulis dan membaca, saya lebih mementingkan membeli masa kepada sendiri untuk berfikir. Pada pendapat saya, masa yang sunyi sebelum tidur ataupun masa yang subuh hari itu kita bangun dan kita berdoa melihat kitab, dan masa yang penting ini, masa yang emas ni kita untuk melapangkan hati kita supaya lapang, hati tenang untuk memohon sesuatu daripada Tuhan kita. Kira cikgu tak ada buat selain daripada membaca menulis, cikgu lebih suka menenangkan diri, macam orang kata bertafakur lah, untuk mendapatkan ilham awal pagi. Waktu pukul berapa tu cikgu selalu menulis? Saya selalu kalau waktu pagi pukul 5. Pukul 5? Ya, kalau malam pukul 11 macam tu. Pukul 11 sampai dah habis idea lah. Sebelum tengah hari lah. Paling lama cikgu menulis lah berapa jam? Tanpa henti. Mungkin 3 jam macam tu. 3 jam? Maksudnya kalau... Sebab kita perlu betulkan kesilapan kita. Satu perkataan tu mungkin penyampaian dalam banyak kosakata yang berlainan. Maksud yang satu itu kosakata banyak. Kalau rujuk pada kamus, kamus DPP itu memang banyak translation dia. Cikgu sebagai pendidik, sekarang ni masih aktif sebagai pendidik, kemudian sebagai seorang penulis ruangan siwa juga. Boleh tak saya tahu macam mana cikgu membahagikan masa? Macam mana cikgu ambil masa untuk menulis, cikgu ambil masa untuk mengajar, cikgu pun ada anak juga kan? Ya. Jadi macam mana cikgu membahagikan masa untuk menguruskan? Selalu saya menulis kalau ada ilham lah, kalau ada idea, mungkin bila-bila saja. Misal kata saya pergi mendaki gunung. Mendaki gunung? Ya. Saya suka minat saya mendaki gunung dan melancong. Masa itu memang gunakan untuk berfikirlah. Dan
berjalan-jalan lah, lihat ternyata orang mereka menjual barangan ataupun pergi pasar, market, market pasar tani. Pasar tani? Pasar tani pun cikgu menulis juga. Kalau ada ni lah, ada Irham. Selepas balik lah. Lihat bagaimana orang di luar mereka menjalankan kehidupan mereka yang seharian tu lain daripada kita. Kira cikgu ni macam, saya teringat macam Ahmad Said lah. Dia suka berjalan, kemudian dia mencatat apa yang dilihat. Ya. Wah. Menulis nota yang menulis penting. Nota. Ya. Kira macam orang dulu kita suka simpan buku 5-5 lah. Ya. Buku kecil kan. Betul. Kita catat. Nampak sesuatu kita catat. Nampak sesuatu kita catat. Ya. Betul kan? Dan pen penting. Kalau tak ada pen macam mana catat? Betul ya. Cikgu, mana cikgu lagi suka? Pen ke ataupun telefon? Pen, memang pen. Sebab macam umur saya memang pakai pen. Telefon pun juga, boleh juga. Tapi kalau tempat itu tak ada wifi, macam mana? Betul. Macam mana? Ya. Pen lebih selesa. Betul, teknologi. Pen kawan penulis. Pena adalah kawan pensel dan juga pena. Itu kena ingat tu. Pena adalah kawan kepada penulis. Tanpa pena macam mana kita nak mencurahkan sahabat yang idea. setia. Betul. Pena itu lebih tajam daripada pedang. Betul. Tapi sekarang ni jari ni lagi tajam daripada pedang. Ya. Sebab kita tekan. Dan satu lagi, kalau kita menggunakan telefon, kita mungkin lebih fokus kepada internet, lihat yang bukan yang fokus kepada tulisan yang suci. Itu satu nasihat yang penting tu untuk generasi sekarang. Ya. Baiklah, sekarang ni kita nak sentuh sedikit lah tentang karya cikgu. Wah, sekarang dekat tangan saya ni kita ada buku Sarawak yang Indah yang ditulis oleh cikgu Catherine Ditokian. Ya. Yang menariknya dia ada kaligrafi Cina, kaligrafi China. Ini tajuk buku Zili. Zili. Zili, betul saya sebut lah. Matahari yang sangat indah. Matahari yang sangat indah. Sarawak yang indah lah. Sarawak. Kita Sarawak adalah matahari yang indah ataupun macam mana? Maksudnya matahari. Untuk buku ini saya mau membawa tema Sarawak kita, bumi kenyalang kita yang cukup menawar hati, yang terlalu indah. Okey. Ilustrasi dia pun cantik ni cikgu. Kalau muka surat, lihat muka surat 138 ada 138. cikgu Jais memberi ungkapannya. 138 lah. Ya. Okey. Ya. Mana ni? Di manakah dia? Itu dia. Okey. Ada bunga ni. Tadi saya cakap saya amat rasa bangga kerana ada pertunjukan daripada tunjuk ajar daripada cikgu. Kira ini dia menyumbang kata-kata dalam buku cikgu lah. Beliau banyak memberi dorongan dan sokongan kepada saya untuk terus menulis dalam sastra bahasa Melayu. Boleh tak cikgu bagi tahu sikit dari mana datang inspirasi untuk menulis buku untuk menghasilkan buku Sarawak yang Indah ini? Siapa yang memberi inspirasi? Buku Sarawak yang Indah ialah buku personal saya, orangan saya yang kedua. Untuk yang kedua. Ini buku pertama ialah Cahaya Matahari. Ada dalam buku Cahaya Matahari juga adalah sastra bahasa Melayu. Menarik ni. Ya, ada kalau lihat isi kandungannya ada bahasa Melayu. Selepas bahasa Inggeris dan juga Cina. Jadi saya lebih fokus dalam penulisan 3 bahasa. Hebat ni cikgu sebab dapat buat cikgu sendiri buat penulisan dan terjemahan sekali. Cikgu sendiri yang buat terjemahan. Maksudnya kalau nak buat terjemahan ni memang kena ada satu kemahiran yang tinggi lah. Kemahiran berbahasa yang sangat tinggi. Bahasa Cina dia kena kuasai, bahasa Inggeris dia kena kuasai, bahasa Melayu pun dia kena kuasai. Jadi mesti ada cikgu buat sendiri ataupun cikgu ada minta bantuan dengan siapa-siapakah?
Mula sekali saya akan menulis dalam mungkin bahasa Inggeris ataupun bahasa Cina dulu. Lepas tu ada masa lapang saya akan semak semula dan mungkin ilhamnya daripada situlah saya tulislah bahasa Melayu. Sebab saya rasa bahasa Melayu ialah satu jenis bahasa bangsa kita. Kita perlu mempertahankan untuk generasi muda kita lebih memahami sajak-sajak ataupun karya-karya kita. Ya, betul. Ya. Kita selari dengan bahasa jiwa bangsa. Ya, betul. Okey, saya lihat ilustrasi dia memang menariklah sebab kita ada nampak bunga, kita ada nampak bukit bukau. Siapa yang memberi ilham untuk ilustrasi buku ini? Saya dapat ilham daripada semasa saya mempunyai banyak hobi. Tadi saya sudah cerita, saya mempunyai banyak hobi. Salah satu hobi saya ambil gambar. Kebanyakan gambar dalam buku ini, kawan-kawan yang menyokong memberi gambar kepada saya. Ada juga gambar yang saya ambil sendiri. Contohnya ini, kucing yang makan durian. Kucing makan durian? Ya, pernah kamu lihat ke kucing yang makan durian? Ini pernah? kali pertama. Ini ialah gambar yang saya ambil sendiri di sebuah rumah panjang. Rumah panjang, kucing di rumah panjang makan durian. Ya, betul. Ini pertama kali saya dengar. Tak pening pula dia. Gambar ini saya ambil sendiri. Dan ada juga banyak gambar saya. Ini kedai lama di Sematan. Kedai lama di Sematan. Menarik. Kedai lama di Sematan. Kira setiap karya ni mesti ada kaitan dengan gambar-gambar. Teluk Melano Beach. Cikgu banyak menulis bila contohlah sampai di Teluk Melano, cikgu duduk menghayati dan cikgu menghayati kecantikan alam semula jadi. Okey, menarik ni. Sampai mengambil gambar. Semua penonton ni boleh dapatkan banyak sebab kita lihat ada karya, kemudian kita ada lihat gambar. Gambar ni diambil sendiri. Lagi menarik, gambar ni diambil sendiri oleh Cikgu Catherine. Tengok. Ketam ada ni, tengok orang. Ketam king crab ini. King crab? Yes. Wah. Di pasar ke ataupun betul-betul di kampung? Kampung. Wah. Banyak ni. Dan juga bunga-bunga dan herba, pokok herba, bunga. Pokok herba. Wish, cantik. Batu fosil. Ya, batu fosil. Kira batu fosil ini pernah mendapat tempat kedua juga dalam pertandingan sajak pertama anugerah Seahorse yang saya mention tadi. Okey, menarik. Ya. Jadi buku ni kalau kita kita ringkaskan, ini adalah semua pelancongan cikgu lah. Cikgu pergi ke satu tempat. Ada juga hasil. Ini adalah hasil lah. Hasil, ya. Boleh dan ni juga baca. collection lah. Boleh tak saya nak tahu, kalau penonton nak beli buku ni kan, dengan siapa dia boleh dapatkan? Macam ini, buku saya ditajah oleh kawan-kawan saya. Mereka sponsor. Ya, jadi saya beri kepada sesiapa yang berminat untuk membaca saja. Kalau penonton nak dapatkan, bagaimana cikgu? Pasal cetak barulah. Boleh kontak saya. Hubungi teruslah. Nanti kita akan letak di mana nombor untuk menghubungi. Okey. Cikgu, 2 tahun lepas ni kita ada mengalami pandemik. Ya, pandemik yang teruk. Jadi cikgu pun saya lihat cikgu ni suka merantau. Bila cikgu bukan merantau lah, bercuti. Bila cikgu bercuti, mesti dia apa orang kata? Kalau pergi bercuti adalah karya keluar. Tapi sekarang ni bila PKP tak boleh nak pergi bercuti. Ya. Jadi mesti akan duduk di rumah saja. Duduk di rumah saja. Jadi mesti boring kan. Lepas tu mesti dia mencabar cikgu, mencabar, memberi cabaran kepada cikgu untuk terus menulis. Sebab kita lihat cikgu pun menulis dan juga berkarya semasa bercuti. Jadi macam mana cikgu nak dapatkan idea semasa tempoh PKP tersebut? Untuk maklumat
semua, makluman semua dalam masa 2 tahun lebih PKP ini untuk yang musim yang sangat teruk tu wabak berjangkit mana rata-rata tempat tu, saya telah mengumpulkan semua nota-nota dalam bentuk sajak bahasa Melayu saya dan juga bahasa Cina, bahasa Inggeris dan sudah dalam proses pencetakan. Inilah buku baru saya. Untuk bulan Disember hujung tahun ini akan terbit. Namanya Zisen, matahari yang matahari terbit lah. Inilah cover dia. Ini buku yang cikgu hasilkan semasa PKP. Jadi kalau ikutkan, kalau cikgu dapat hasilkan karya semasa PKP, tak ada masalah sangatlah kepada ni kan penulis untuk berkarya, betul tak? Ya, saya mau mementingkan dalam buku ini sajak yang saya selitkan termasuk sepohon pokok di Taman Sanubari, mengapa mereka tidak gembira, ketiga senja bersembunyi dan banyak lagi sajak, dan juga ada koleksi sajak Sungai Rejang, Sibu. Sebab saya pernah pergi melawat ke Sibu satu minggu macam tu, dan Miri juga. Saya mendapat banyak idea di semasa saya bercuti di situ seorangan. Jadi masa PKP macam mana pula? Ada cabaran ataupun karya terhasil dari sana? Ada juga? Ada. Macam koleksi sajak Sungai Rejang ini, saya tulis 2 ekor burung memandang ke arah yang jauh. Saya gunakan burung yang terbang bebas. Pelambangan lah. Ya, pelambangan. Ya, dan juga sebuah lukisan yang indah pada musim bunga mekar. Maksudnya lukisan yang indah selalu dalam hati kita, bukan depend terpulang kepada sekeliling kita. Jadi masa pandemik itu, PKP itu amat penting bagi semua orang penulis untuk menambah ilmu dan belajar lagi. Bagi saya belajar banyak lah. Dan juga melalui atas talian online learning juga. Cikgu ada masuk bengkel juga ke semasa? Ya, ada. Masuk bengkel jugalah semasa ada. PKP. Jadi cikgu masuk kelas dulu masa PKP. Jadi orang kata tiada masalah lah. Orang kata walaupun terkurung kat rumah, semua benda di ujung jari mah senang saja. Itu semua maklumat boleh dapat. Okey. Sebenarnya saya tertarik dengan satu benda. Saya lihat buku cikgu ni, yang pertama sunlight. Kemudian yang kedua pun cikgu cakap dia adalah matahari. Tiba-tiba yang terbaru yang akan diterbitkan ni adalah sunrise. Ya, sunrise. Boleh tak cikgu cerita sikit kenapa cikgu suka guna dengan matahari? Matahari, ya. Saya tertarik dengan itu sebenarnya. Ya, matahari bagi kaum Cina, matahari, hari-hari. Maksudnya kehidupan kita. Matahari itu adalah simbol kepada kehidupan. Kalau kehidupan kita setiap hari rasa bosan, rasa tidak gembira, tak bolehlah menjalankan hidup yang ceria. Matahari itu melambangkan sesuatu yang lambang untuk membawa harapan. Matahari adalah simbol kepada harapan. Selepas pandemik kita sudah hidup menjalankan kehidupan yang sedia kalah. Jadi sunrise tu dia semacam masa tempoh pandemik ni adalah waktu malam. Matahari tak muncul, tapi bila selepas daripada PKP dia sunrise. Sebab kita duduk dalam rumah tak nampak matahari. Okey. Betul, menarik tu. Mana di dalam rumah ada matahari? Di dalam rumah ada cahaya tapi lampu, dia bukan matahari. Betul, tapi bila kita keluar ada matahari. Itu dari situ datang sunrise. Menarik. Jadi boleh kita nantikan buku sunrise ni nanti kepada penonton, kena nantikan buku sunrise yang ditulis oleh Cikgu Catherine. Okey. Cikgu ada tak berkarya di ruangan selain daripada mencetak? Mungkin di ruangan Facebook, media sosial? Ada? Kalau bercakap dengan media sosial, saya pernah menulis satu sajak salam untukmu. Okey. Itu di media sosial cikgu tulis. Facebook. Okey. Cikgu ada tak macam buat terbitan di e-book juga ke? Ada tak? E-book untuk online? E-book tak ada. Sebab masa saya sangat singkat, saya menjalankan kehidupan saya mengajar dan lepas tu
balik rumah. Jadual sangat padat Ya, lah. suri rumah. Suri rumah Ya, lagi. ya, Lepas tu nak mengajar lagi. Lepas tu nak menulis pun pukul berapa tadi? Pukul 9 malam. Pukul 11 lah? Pukul 11. Lepas tu pukul 5 pagi. Ya. Lepas tu dah kalau anak-anak bangun nak mengurus. Masa memang tak cukup. Masa memang tak cukup. Yalah. Okey. Boleh tak apakah sumbangan yang cikgu rasa sumbangan paling besar lah dalam karya ni? Apa karya ni sumbangan kepada masyarakat lah untuk karya-karya ni? Kalau cakap pasal sumbangan, saya rasa sumbangan saya sedikit saja. Saya hanya menggunakan ilmu pengetahuan saya dan kebolehan saya untuk menulis. Sebab apa yang saya belajar sudah dapat membantu saya dalam masa menulis. Jadi cikgu hanya berkongsi pengalaman kepada penulis. Penulis. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Kita nak tahulah sikitlah, apakah harapan cikgu kepada dunia penulisan secara di tanah air ataupun mungkin secara global lah. Silakan cikgu. Pada pendapat saya rasa sebagai seorang penulis tidak mengira bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa Bumiputera, kita sama-sama mendapat pengalaman daripada sesiapa jugalah menjadi guru kita. Kita tak boleh hidup dalam dunia saya sendiri ataupun orang Melayu dalam dunia orang Melayu. Kita mesti mendapat peluang untuk share our information, berkongsi maklumat, berkongsi maklumat. Dan juga saya amat berterima kasih sebab ada kamus Dewan Bahasa yang membantu saya. Oh, cikgu merujuk dengan kamus Dewan. Kamus juga guru yang tidak berbunyi. Guru yang senyap kepada saya. Menarik. Menggunakan kamus untuk panduan lah. Sebab cikgu pun jadi buat saya menyuruh para remaja lebih mementingkan masa untuk melihat, merujuk kepada kamus kalau mendapat sesuatu masalah ataupun tidak faham apa-apa, rujuk kepada kamus. Sebab kamus memang tidak boleh mengajar kamu selain daripada guru di sekolah. Dia adalah tempat rujukan, tapi mengajar untuk kefahaman lebih baik bertemu dengan cikgu lah. Okey, itu harapan cikgu kepada dunia penulisan. Sekarang ni kita nak tahu apa cikgu, nasihat cikgu untuk penulis-penulis baru yang nak masuk ke dunia penulisan. Yalah, macam contohlah kita ada penonton yang rasa macam menariklah nak menulis ni, tapi dia rasa takut nak menulis. Apa nasihat cikgu kepada mereka? Pendapat saya ialah untuk para remaja, terutamanya pelajar-pelajar di sekolah, tak kira sekolah menengah ataupun sekolah rendah, sekarang banyak budak sekolah rendah, mereka sudah mula menulis. Tetapi mereka bentuk tulisan mereka dalam bentuk short form, maksudnya nota saja. Jadi perlulah ada guru di sekolah swasta ataupun guru-guru di peringkat primary, sekolah rendah ataupun sekolah menengah memberi tunjuk ajar ataupun dorongan terus membimbing mereka untuk masuk ke dunia penulisan. Guru memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Kira nasihat untuk mereka macam mana? Kalau saya sebagai penulis baru, apa nasihat yang cikgu nak bagi kepada saya? Kalau saya ialah seorang guru, saya akan melihat, menyemak kalangan mereka, esei yang mereka sudah tulis. Lepas tu saya akan tulis komen di bahagian bawah itu selepas saya semak, memberi tunjuk ajar bagaimana boleh mempertingkatkan kalangan, misal kata dari grade B kepada grade A. Sebab dulu guru saya buat begitu kepada saya. Kira kepada penulis baru ni, komen dan juga apa orang kata ulasan tu sesuatu yang penting lah. Kita janganlah bila kena ulas, bila kena komen tu kita terus melenting. Tak nak menulis dah. Macam semacam apa orang kata dikritik. Padahal itu adalah, kalau kita anggap dia sebagai satu ulasan, mungkin dia dapat membawa kita menjadi seorang penulis yang lebih hebat dan lama-lama dia membina satu kredibiliti dalam dunia penulisan. Okey. Baiklah, sampai situ saja kita punya bual bicara. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah pada masa akan datang.
Dan saya Muhammad Aziz Zakaria sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.